Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Yang berhormat Menteri, kita tahu bahawa sebenarnya ICJ telah pun perintah Israel untuk ambil langkah-langkah menghentikan tindakan genosid di Gaza. Dan di samping itu juga untuk ambil langkah-langkah segera dan efektif untuk pastikan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk orang awam di Gaza. Kedua-dua ini perintah daripada ICJ. Tetapi seperti mana yang disebut oleh Syed, Israel tetap berdegil, malah terus menembak dan menyerang sebenarnya bantuan-bantuan kemanusiaan itu sendiri. Jadi saya nak tegaskan sekali soalan ialah apakah Malaysia boleh memimpin negara-negara lain untuk kita mendesak pihak Israel menyokong supaya akhirnya bukan hanya bantuan kemanusiaan itu masuk tetapi gencatan senjata kekal itu menjadi syarat paling utama. Dan yang kedua ialah apakah juga Malaysia merancang untuk memastikan supaya ada tindakan-tindakan menggunakan platform Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun ICC yang sudah juga difailkan oleh beberapa organisasi yang lain supaya kita boleh juga mengambil tindakan ke atas Netanyahu di atas jenayah genosid, jenayah perang dan juga jenayah kemanusiaan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Ledang. Tan Sri Pertua, memang saya sebutkan tadi bahawa Malaysia menggunakan semua pentas dunia, menggunakan semua bentuk rundingan dan juga menggunakan rundingan dua hala, berbagai hala dan juga di peringkat PBB, di peringkat Majlis Keselamatan, di peringkat ICJ dan segala pentas yang ada untuk kita mendesak dan menggesa. Dan kita menyertai dengan aktif dalam sidang negara-negara Arab, sidang Arab dan juga negara-negara Islam sebagai suara yang tegas dan lantang agar Israel menghentikan kekejamannya. Tetapi Israel tidak mempedulikan apa jua keputusan 3-4 resolusi daripada Perhimpunan Agung, mereka tak peduli. ICJ telah pun mengeluarkan perintah sementara iaitu 6 perkara menghentikan genosid, menghentikan supaya tidak menghilangkan bukti-bukti dan macam-macam lagi. Tan Sri betul, tapi mereka tak peduli. Jadi inilah satu yang Malaysia mengatakan bahawa baru-baru ini 2 hari lepas sidang tergempar Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk ke-9 kalinya tahun ini telah pun gagal mencapai kata sepakat kerana masing-masing mempunyai agenda masing-masing. Jadi itu sebab Malaysia pada baru-baru ini wakil tetap kita ke Bangsa-Bangsa Bersatu telah pun mengemukakan sekian lama Malaysia telah buat ini, tapi sekali lagi mengemukakan supaya hak veto ahli tetap Bangsa-Bangsa Bersatu ini dibatalkan. Tapi untuk kita sungguh sampai kesan itu berlaku, kita telah mencadangkan supaya hak veto ahli tetap Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ini ditapis dan dihadkan. Tidak boleh gunakan kuasa veto jika ia bersangkut paut dengan genocide, bersangkut paut dengan crimes against humanity ataupun war crimes. Datuk Petua. Yes, the veto nak kita hapuskan susah, tapi kita minta supaya dihadkan. Veto ini tidak boleh digunakan untuk keganasan, untuk war crimes, untuk crimes against humanity dan untuk genocide. Ini sedang kita perjuangkan dalam bentuk yang lain, dalam platform yang lain, kerana kita tahu Israel akan memekakkan telinga, tidak peduli apa saja keputusan ataupun resolusi-resolusi. Maka kita nak kekang negara yang menyokong mereka supaya kuasa yang ada pada majlis anggota tetap Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu itu dihadkan dan tidak boleh diguna pakai dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Terima kasih.